Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Akak Purdaif here. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit notification bell supaya korang tak terlepas video-video akan datang. Dah halang korang stay lah sampai habis. Okay? Kisah seram yang akak nak share untuk hari ini adalah kisah seram yang berkaitan dengan UiTM. Seperti yang korang tengok dekat tajuk lah. Kisah ni akak pun dah ambil dekat internet dan macam biasa kepada korang yang malas nak membaca, korang boleh dengar dan stay dengar cerita ni sampai habis. Okay? So tanpa buang masa, jom kita pergi kepada kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni bertajuk Lift Menara UiTM. Okey, menurut sumber, kisah ni berlaku berhampiran di Menara Sultan Abdul Aziz Shah di UiTM Shah Alam. Berdekatan dengan Auto Teller BCB Bank tau. So dengan cerita macam-macam yang berlaku semenjak daripada penubuhan UiTM ni sampailah sekarang. So akak bagi nama orang yang cerita ni sebagai Lisa. So Lisa ni lecturer dia yang cerita. Okey, kisah dia macam ni. Lecturer kepada si Lisa ni bagi tahu waktu tu diorang tengah nak naik lift lah. Dia punya lecturer dengan dia punya students lah naik lift tu untuk ke tingkat 6. So bila je lift tu bergerak, lift tu dia berhenti pada tingkat X. Dia tak boleh nak bagi tahulah tingkat yang keberapa, sebab kalau dia bagi tahu tingkat keberapa takut nanti korang seram pula kan. Tambah-tambah korang yang stay, yang tengah study dekat UiTM tu, waktu tu lift tu bergerak dekat tingkat X tu tau, di mana tak ada orang pun dekat luar lift tu. Sebenarnya tingkat ni memang dah lama dikosongkan oleh pihak UiTM disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu. Kiranya tingkat tu memang tak ada orang guna dan tiba-tiba je diorang boleh sampai dekat tingkat tu. Tingkat X tu dah lah gelap, kosong, tak ada orang. So lecturer dia ni pelik lah, dah kenapa pula lah lift ni dia boleh berhenti dekat tingkat tu kan. Bukannya ada orang nak masuk. Bila lift tu terbuka memang kosong, tak ada orang pun. So dipendekkan cerita, lift tu berulang kali tau, turun naik daripada tingkat bawah sekali iaitu tingkat 2. Turun naik dah hampir 10 kali, tapi lift tu tak pun sampai ke tingkat 6. Memang lecturer tu rasa pelik lah, sebab dia dah tekan dah butang tingkat 6 tu. Hampir 10 kali turun naik diorang dekat dalam lift tu. Tak sampai-sampai tingkat yang diorang nak pergi tu, sampaikan lecturer dia ni dengan anak-anak murid yang lain dah rasa panik sebab diorang dah mula agak apa sebenarnya yang dah berlaku. Akhirnya selepas 10 kali diorang turun naik, lift tu sampai juga dekat tingkat 6, iaitu tingkat yang memang lecturer dengan anak murid dia ni nak turun. Dan diceritakan banyak lagi kisah yang berlaku berkaitan dengan lift tersebut. Antaranya pernah ada student yang naik lift ni bersama-sama dengan seorang perempuan pelik. Dan yang lebih menakutkan, perempuan pelik tu dia boleh turun dekat tingkat X yang gelap gelita, yang memang tak ada orang. Persoalannya, siapa perempuan yang student tu duduk sekali dan apa yang dia buat dekat tingkat yang memang tak ada orang tu? Dah sasarlah korang, itu bukan orang. Ada lagi satu kes student perempuan. Ada seorang budak perempuan, dia naik lift tu seorang-seorang dan dia terkena histeria. Dan akhirnya dia ditemui tengah meracau seorang diri waktu lift tu ke tingkat bawah sekali, di mana waktu tu student-student tengah tunggu nak naik lift lah. Okey, kita bergerak kepada kisah yang kedua. Okey, tajuk kisah yang kedua ni bertajuk Tasik Tun Fatimah. So Tasik Tun Fatimah ni memang sangat terkenal lah di kalangan student-student UiTM Lendu Melaka. So siapa UiTM Lendu Melaka dekat sini? Korang boleh cuba komen dan cuba share pengalaman korang. Diceritakan macam-macam lah yang berlaku dekat Tasik ni. Dan salah seorang daripada student dekat UiTM Melaka ni, nama dia Pika, dia pun share satu kisah. Biasanya waktu weekend, Pika dengan kawan-kawan dia akan keluar lah, pergi makan ke, tengok wayang ke, saja isi masa lapang kan. Biasalah kalau budak-budak duduk kat hostel dulu-dulu pun kan, kalau asrama ni kita panggil macam outing lah. So Pika ni cerita, biasanya kalau diorang nak keluar, diorang akan guna kereta sewa. Dan kereta sewa yang diorang sewakan tu berhampiran dengan kawasan Kelemak, iaitu berhampiran dengan kawasan Lendu lah.
Kiranya memang dia dah biasa sangat dah sewa dengan pakcik ni. Diceritakan ada satu hari ni dia pun sewalah kereta untuk dia orang pergi outing bersama-sama. Adalah satu malam ni diorang ni memang nak pulangkan semulalah kereta sewa yang diorang sewa dengan pakcik tu. Waktu tu Pika cerita memang sunyi. Sebab hanya ada dia dan juga kawan dia 2 orang. So termasuk dengan pakcik tu ada dalam 3 orang dalam kereta waktu tu. Pakcik ni pula memang sangat peramah. Biasalah kan pakcik-pakcik tua kan. Tanyalah, banyak bertanya, banyak menyimbang kan. Pergi mana, makan apa kan semua. So Pika dengan kawan dia ni just layan je lah. Yelah sebab dia pun dah kenal dengan pakcik tu. Tiba-tiba dalam diorang tengah duk layan cakap buha-buha seronok-seronok ni, tiba-tiba pakcik tu tanya, "Kenapa kawan kamu yang kat belakang tu senyap je dari tadi?" Pika tu pun terlanai liur lah. Siapa pula pakcik ni nampak? Lepas tu si Pika ni tanya lagi, "Kawan yang mana pakcik?" Lepas tu pakcik tu jawab, "Tu sebelah kamu. Senyap je dari tadi, tak suka ke pakcik berborak bercerita dengan kamu, banyak menyembang?" Dia tunduk pula. Malu kot. Pika ni pun memang dah rasa lain macam lah. Dah rasa tak sedap hati, rasa seram. Dia dekat belakang ni dah memang rasa nak menangis, jantung nak luruh dah ni. Memang dia rasa meremang. Kawan Pika yang dekat depan ni pun diam aja sebab dia cakap dia dah rasa something tau. Dalam hati Pika ni dia dah mula macam dia geram lah. Dia dah rasa macam, sebab dah lah perjalanan dia nak balik ke hostel tu nak kena menapak daripada gate, nak kena sampai dekat Tasik Tun Fatimah tu. Dah lah Tasik tu pun memang banyak cerita yang dia pernah dengar kan. Boleh tahan kerasnya. Pakcik tu siap pesan lagi waktu drop off diorang ni, "Kawan kamu tu okey ke?" Pika ni dia diam je. Lepas tu dia ucap terima kasih. Nak tak nak dia memang kena redah je lah. Kena redah bangunan UiTM, kena redah Tasik sampai masjid. Lepas tu barulah boleh sampai ke bangunan hostel dia. So Pika ni cakap memang kaki dia memang melangkah selaju yang mungkin lah. Kalau boleh dia tak nak tengok, dah tengok kiri tak nak tengok, kanan pun dia tak nak tengok. So adalah satu masa ni diorang ni kena lalu dekat satu pokok kekabu tau. So Pika ni dia tahu je ada kewujudan pokok kabu dekat situ, tapi dia berusaha untuk tak nak tengok pokok tu. Dia pun jalan je dengan laju. Lepas tu korang tahu tak Pika dengar apa? Tiba-tiba Pika ni terdengar entah dari mana suara yang sangat lembut menyapa, mendayu-dayu sambil memanggil nama Pika dengan kawan dia. Kawan dia tu pun laju semacam je kan. So dia memang assume yang mungkin kawan dia ni pun dengar benda yang sama. So Pika ni cuba untuk redakan keadaan dia pun, tak ada apa ni, macam tu. Alhamdulillah diorang boleh sampai dengan selamat lah. Sampai je memang dalam keadaan yang berpeluh. Diorang pun terus mandi, solat, lepas tu tidur. Esoknya tu baru Pika cerita apa yang terjadi malam tadi dekat kawan-kawan dia. Dan dia ada pesan, kalau korang stay dekat situ ataupun korang stay dekat UiTM tu ke, dekat kampus tu ke kan, jangan balik sampai tengah malam. Jangan balik sampai lewat-lewat tengah malam macam tu. Benda tu memang akan mengikut. Okey, kisah yang seterusnya bertajuk UiTM Puncak Alam. Siapa yang tak familiar kan dengan kisah-kisah seram yang berlaku dekat UiTM Puncak Alam ni? Pelbagai kisah dan juga pelbagai versi yang menarik yang kita dengar kalau kita cerita tentang kisah seram UiTM Palam ataupun Puncak Alam ni. Ini adalah cerita yang diceritakan sendiri oleh seseorang yang bernama Hani sepanjang pengalaman dia tinggal dekat UiTM Puncak Alam. So, jom kita dengar kisah dia. Ini cakap waktu dia mula-mula nak daftar kolej semasa dia semester yang ketiga tau. So nak dijadikan cerita, dia dengan kawan-kawan dia ni, dia orang daftar kolej masuk lewat tau. So terpaksalah dia orang duduk dekat tingkat yang atas sekali. Itu memang politik dekat kampus lah.
kalau korang datang awal, korang boleh duduk dekat tingkat-tingkat bawah, level 2, level 3 kan. Tapi kalau korang datang lewat, biasanya memang bilik ataupun college yang available waktu tu memang dekat tingkat atas sekali. So itulah yang berlaku dekat si Hani dengan kawan-kawan dia ni. College yang dia terpaksa duduk tu adalah pada tingkat atas sekali, iaitu tingkat yang ke-9. Dan dekat level 9 tu cuma ada 5 buah rumah sahaja. Dan dalam 5 buah rumah tu hanya satu sahaja yang berpenghuni, iaitu Hani dan juga kawan-kawan dia. Aduh, seramlah juga kan. Dah lah duduk level atas sekali, 5 buah rumah, satu sahaja yang ada penghuni. Memang scary jugalah. So satu hari Hani ni cerita dia keluar pergi kedai untuk beli barang tau, dan dia terbalik lewat pada waktu tu. Dan macam biasa, keadaan hostel pada waktu tu memang dah gelap. Penghuni-penghuni yang ada dekat dalam hostel tu pun seolah-olah semua dah tidur. Yelah, awal-awal semester kan, siapa je yang rajin nak stay up study sampai malam-malam buta? Lain lah kalau waktu nak final exam, biasanya pukul 2-3 pagi tu masih cerah je lagi hostel tu. Waktu kaki Hani ni nak melangkah masuk ke dalam lift, dia rasa teragak-agak tau sebenarnya. Sebab pada awalnya Hani ni fikir dia cuma nak naik tangga je. Tapi yelah tingkat 9 kan, bagi dia agak tinggi lah juga. So dia pun naik je lah lift tu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tiba-tiba ting, lift berhenti dekat tingkat yang ketiga. So waktu tu Hani dah rasa lega sikit lah, sebab like at least dia tahulah lepasnya akan ada orang naik sekali. So dia adalah teman kan, tak adalah dia rasa risau sangat. Tapi korang tahu tak siapa yang naik? Seorang budak perempuan bersama-sama dengan sebuah buku lusuh dan berdebu dekat tangan dia tu, naik dekat dalam lift bersama-sama dengan Hani tau. Dengan mukanya yang pucat. Seram weh, berdua je weh dengan perempuan tu. Hani ni ada cerita, sebenarnya Hani ni dia boleh nampak juga benda-benda macam ni sebenarnya. Tapi dia punya hijab ni dah berjaya ditutup oleh dia punya nenek lah. Sewaktu dia kecil dulu. Kiranya dah lama lah juga dia tak nampak benda-benda ni, sampailah dia hari kejadian yang dia nampak seorang budak perempuan yang bawa buku yang lusuh dan penuh dengan habuk debu-debu tu. So Hani ni cakap dia dapat rasa badan dia rasa sejuk sangat, rasa menggigil. Dia rasa takut lah kan, dia rasa menggeletar seluruh badan dia tu. Tapi benda ni kalau kita tak kacau dia, dia takkan kacau kita tau. Hani ni pula berdirilah dekat penjuru lift tu tau. Benda tu dah dekat depan. Dia memang rasa nak menangis sangat sebab dia tak tekan button lift tu. Dia fikir waktu tu macam mana dia nak pergi turun dekat tingkat 9, sebab yelah dia takutlah benda tu halang dia kan. Sampai je dekat tingkat 9, perempuan tu keluar sambil mengheret kaki dia. Dan si Hani pula dia lari pecut untuk sampai dekat dia punya depan rumah. Dia memang terlalu takut sampai tak tahu nak buat apa. Last dia call housemate dia untuk buka pintu semua. Takut macam mana sekalipun, dia hanya tutup mulut je walaupun housemate dia tanya kenapa muka dia pucat malam tadi. So Hani ni ada share lah, sesiapa yang stay dekat UiTM Puncak Alam tu, jagalah diri korang. Kalau korang nak pergi mana-mana, pastikan korang jangan balik terlalu lewat. Dan yang paling penting, jangan tinggal solat. Itu je lah kita punya pegangan. So itu saja 3 kisah seram. Ada lagi kisah seram yang menarik, insyaAllah akan menanti. Itu kita jumpa dekat next video lah. So Akak Purdah harap korang enjoy dengan cerita yang Akak Purdah cuba ceritakan. Segala kekurangan Akak Purdah minta maaf sangat-sangat sebab kita kan masih newbie lagi. Tapi korang boleh share kalau korang ada pengalaman yang sama ataupun korang ada pengalaman yang menyeramkan dekat ruang komen. Pesanan Akak Purdah, korang jangan terlalu takut sebab Akak Purdah sendiri pun adalah graduan daripada UiTM sebenarnya. Yang paling penting korang jaga diri, korang tahu dekat mana diri korang berada, dan yang paling penting sekali korang janganlah cari pasal. Okay, janganlah pula korang nak main spirit of the coin, main buta. Korang jaga diri korang, insyaAllah tak ada apa-apa yang akan berlaku. Dan kalau berlaku apa-apa pun, insyaAllah korang tahu apa benda yang boleh mendinding korang punya diri. Okay, so setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah, sudi dengar cerita ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.